kami akan menghentikan sepenuhnya bekalan LNG untuk tempoh 5 tahun akan datang. Ketika ini, pasaran tenaga dunia sedang runtuh. Dengan hanya beberapa das peluru berpandu, fasiliti teras LNG Qatar yang bernilai Rm120 bilion musnah, dan pengisi tiharan pemberhentian bekalan yang tidak pernah berlaku sebelum ini telah diumumkan. Taiwan berada di ambang keruntuhan bekakalan elektrik, manakala Eropah terjerumus dalam kancah perang untuk mendapatkan gas, sanggup membayar harga yang melambung tinggi. Harga gas melonjak 2 kali ganda, manakala kadar sewa kapal tangki meroket 7 kali ganda. Namun Qatar, yang sedang mengugut seluruh dunia, tiba-tiba terhenti di hadapan sebuah negara. Sebuah negara yang tiada setitis pun sumber asli, kini sedang memegang dan menggoncang leher negara kaya sumber itu. Kisah di sebalik tabir yang menggegarkan ini, tentang bagaimana Malaysia mengubah lanskap perang tenaga global, akan saya dedahkan sekarang. Dimanapun Anda mendengar ini, jangan lupa untuk melanggan dan menyukai. Sebuah fasiliti bernilai Rm120 bilion musnah akibat beberapa das peluru berpandu. Saya menyaksikan detik itu secara langsung dari monitor di pejabat saya di Institut Ekonomi Tenaga Jerman. Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi dari Ras Laffan, jantung Qatar dan kompleks pengeluaran gas terbesar di dunia, seolah-olah mencecah langit. Dalam imej satelit, 3 loji pencairan gas gergasi kelihatan ranap sepenuhnya, ditelan api yang marak. Jari jemari saya kaku di atas papan kekunci, keras seperti batu. Pada saat itu, hanya satu angka yang menusuk pikiran saya. 17% daripada kapasiti ekspor LNG dunia lenyap dari muka bumi dengan satu serangan ini. Dan diagnosis awal menyatakan bahwa ia akan mengambil masa sekurang-kurangnya 3 hingga 5 tahun untuk pulih. Selamat sejahtera, nama saya Hans Müller. Saya adalah penganalisis kanan di Institut Ekonomi Tenaga Jerman dan pernah berkhidmat sebagai penasihat keselamatan tenaga Eropah. Bagi saya, tenaga bukan sekadar komoditi. Ia adalah nadi kelangsungan hidup sesebuah negara. Ini bukanlah sesuatu yang saya pelajari dari pekerjaan, tetapi dari pengalaman pahit. Anda semua yang berkumpul di Dewan Kuliah ini adalah pelatih dasar tenaga dari seluruh Eropah. Mulai sekarang saya akan menceritakan kepada Anda fenomena yang paling aneh dan paling menyeramkan yang telah saya jejaki, analisis dan saksikan sendiri. Qatar secara rasmi mengisi tiharkan kepada seluruh dunia. Mereka akan menghentikan bekalan LNG sehingga 5 tahun. Sebaik sahaja mendengar berita itu, saya bersandar di kerusi dan memejamkan mata. Saya teringat musim sejuk tahun 2022, hari di mana Rusia menutup paip gas Nord Stream. Ketika itu, suhu di Berlin menjunam sehingga 15 derajat Celcius. Rakyat Jerman terpaksa membalut diri dengan selimut tebal, menangis sambil memegang bil pemanasan di tangan mereka. Kilang-kilang berhenti beroperasi satu demi satu, dan syarikat-syarikat intensif tenaga yang menjadi kebanggaan Jerman mengumumkan akan berpindah ke luar negara kerana tidak mampu menanggung kos elektrik. Apabila berita bahawa gergasi kimia seperti BASF mungkin akan meninggalkan Jerman tersiar, buat pertama kalinya saya merasakan ketakutan bahawa negara ini boleh runtuh tanpa sebarang peperangan. Apabila tenaga menjadi senjata, gelaran negara maju tidak lebih berat daripada sehelai kertas. Saya adalah orang yang telah merasai kebenaran ini sehingga ke tulang sumsum. Namun, krisis Qatar kali ini berada pada tahap yang sama sekali berbeza berbanding tahun 2022. Ada sesuatu yang Anda semua mesti faham, sifat semula jadi bahan api yang dipanggil LNG. Minyak adalah bahan yang agak ringkas. Ia kekal dalam bentuk cecair pada suhu bilik, jadi ia hanya perlu dimuatkan ke dalam kapal tangki dan dihantar menyeberangi lautan. Tetapi gas asli adalah bahan dari dunia yang berbeza sama sekali. Ia perlu disejukkan sehingga suhu kriogenik 162 derajat Celcius, suhu yang tidak pernah dialami oleh manusia dalam kehidupan seharian, untuk memampatkan isi padunya sebanyak 600 kali ganda sebelum boleh dimuatkan ke dalam kapal. Pada suhu itu, keluli biasa akan berkecai seperti kaca. Hanya untuk membina satu loji pencairan yang melakukan proses ini memerlukan masa bertahun-tahun dan dana berbilion-bilion ringgit. Kos pembinaan sebuah kapal khas untuk mengangkut gas ini pula dengan mudah melepasi Rm1 bilion. Ini bermakna ia bukanlah sesuatu yang boleh didatangkan dengan tergesa-gesa dari tempat lain dengan hanya memutar satu injap seperti minyak. Apabila rantaian bekalan terputus, tiada pengganti. Ia tidak boleh dipinjam dari negara lain dan tidak boleh dicipta dalam sekelip mata. Inilah ketakutan sebenar yang terkandung dalam LNG, dan inilah sebabnya serangan ke atas Ras Laffan di Qatar bukan sekadar kemusnahan sebuah fasiliti,
tetapi ia menggegarkan asas keseluruhan tata kelola tenaga dunia hingga ke akarnya. Saya memaparkan data analisis pertama saya pada skrin besar Dewan Kuliah, Taiwan. Skrin itu dipenuhi dengan hanya 2 angka, reserve gas untuk 8 hari. Peratusan gas dalam jumlah pengeluaran elektrik, 47%. Saya memandang mata setiap pelajar satu persatu dan berkata dengan perlahan dan jelas, 8 hari. Masa yang Taiwan ada untuk bertahan tanpa bekalan gas dari luar hanyalah 8 hari. Selepas 8 hari, grid elektrik Taiwan akan mula runtuh. Dan Anda semua tahu apa yang berdiri di atas grid elektrik itu, bukan? TSMC, jantung mutlak pengeluaran semikonduktor canggih dunia. Ini bermakna kilang itu boleh berhenti beroperasi kerana kekurangan gas. Jika semikonduktor berhenti, pengeluaran telefon pintar akan terhenti, barisan pemasangan kereta akan terhenti, dan penambahan pelayan di pusat data di seluruh dunia akan terhenti. Bekalan chip kecerdasan buatan juga akan terputus. Dewan kuliah menjadi sunyi sepi. Para pelajar secara nalurinya dapat merasakan bagaimana satu krisis tenaga boleh merebak menjadi krisis semikonduktor, dan krisis semikonduktor boleh meletup menjadi keruntuhan berantai seluruh ekosistem perindustrian global. Saya menukar slide. Keadaan di Eropah. Syarikat-syarikat tenaga dari pelbagai negara sedang terlibat dalam perebutan bekalan yang sengit di pasaran spot LNG. Harga spot gas Asia telah pun melonjak 2 kali ganda berbanding sebelum krisis, dan kadar sewa kapal pengangkut LNG meroket sehingga 7 kali ganda. Mendapatkan sebuah kapal itu sendiri telah menjadi satu peperangan. Walaupun Anda mempunyai wang yang bertimbun seperti gunung, tanpa kapal, tiada cara untuk membawa gas. Situasi di mana barangan itu sendiri tidak wujud walaupun harga melambung tinggi, itulah intipati krisis kali ini. Laporan dari Pakistan menyatakan bahawa bekalan elektrik untuk industri telah dihentikan sepenuhnya. Berita terkini yang masuk ke monitor saya secara langsung melaporkan bahawa bandar-bandar utama di Vietnam, termasuk Ho Chi Minh City di selatan, telah memulakan catuan elektrik bergilir selama 4 hingga 6 jam setiap hari. Sambil saya meneliti setiap tajuk berita itu, saya merasakan dada saya semakin sesak. Mimpi ngeri yang berlaku di satu wilayah Eropah pada tahun 2022 kini meletus serentak pada skala global, dari Asia Timur dan Asia Tenggara hingga ke Asia Selatan dan Timur Tengah. Seorang pelajar mengangkat tangan. Bukankah Jerman juga berada dalam situasi berbahaya sekali lagi? Dia bertanya dengan suara yang tegang. Saya memandang matanya terus dan menjawab dengan jujur. Berbahaya. Selepas Eropah memutuskan bekalan gas Rusia, kita tergesa-gesa membina rantaian bekalan alternatif dengan LNG dari Qatar dan Amerika. Sekarang, apabila paksi utama bekalan alternatif itu, yaitu Qatar, telah runtuh, keselamatan tenaga kita di Eropah sekali lagi terdedah kepada ancaman yang serius. Bayang-bayang kebimbangan jelas terpancar di wajah pelajar itu. Kebanyakan pelatih yang duduk di dewan kuliah ini adalah generasi yang telah merasai sendiri kengerian tahun 2022. Pengalaman menghabiskan malam musim sejuk di Pangsapuri tanpa pemanasan, menghembus nafas beruap. Kenangan menggenggam penumbuk di hadapan rak pasar raya sambil melihat berita kenaikan mendadak bil elektrik. Ia bukan sekadar episod masa lalu, tetapi trauma yang tersemat di dalam diri. Tepat pada masa itu, saya menukar satu lagi slide. Ia adalah karta perbandingan yang merumuskan status tindak balas krisis negara-negara pengimport gas utama dunia. Taiwan, panik. Jepun, usaha habis-habisan untuk mendapatkan bekalan kecemasan. Eropah, terlibat dalam perebutan bekalan di tengah-tengah kenaikan harga. Pakistan, bekalan elektrik industri dihentikan sepenuhnya. Vietnam, catuan elektrik bergilir di bandar-bandar utama. Lampu amaran merah menyala berturut-turut di sebelah nama setiap negara. Di bahagian paling bawah jadwal yang diwarnai merah itu, terdapat satu negara. Tidak seperti negara-negara lain, bukannya lampu amaran, terdapat tanda stabil berwarna hijau yang jelas. Dan kenyataan yang tertulis di ruangan status adalah ini, tiada masalah dengan bekalan. Persediaan telah selesai. Saya bertanya kepada para pelajar, cuba teka negara mana ini? Salah satu pengimport gas terbesar di dunia, tetapi di saat seluruh dunia sedang dalam keadaan huru-hara, negara ini secara rasmi mengisitiharkan bahawa mereka tenang. Negara manakah agaknya? Kekeliruan mula terpancar pada wajah para pelajar. Seseorang menjerit, Amerika Syarikat, tetapi Amerika bukan negara pengimport. Ia adalah pengekspor gas terbesar dunia. Jadi ia tidak termasuk. Pelajar lain menyebut Australia, dan ada yang menyebut Norway, tetapi kedua-duanya juga negara pengekspor.
Saya menggelengkan kepala perlahan-lahan dan berkata, negara ini hampir tiada sumber asli. Tahap sara diri tenaganya hampir sifar, dan ia bergantung pada impor luar negara untuk hampir semua tenaganya. Suasana di dalam Dewan Kuliah menjadi riuh. Persoalan bagaimana sebuah negara tanpa sumber boleh begitu tenang di tengah-tengah krisis global yang dahsyat ini jelas terukir di wajah setiap pelajar. Saya belum lagi mendedahkan nama negara itu. Sebaliknya, saya hanya berkata begini, untuk memahami negara ini, tidak cukup dengan hanya melihat satu angka rizab atau meneliti sehelai kontrak. Kita perlu menjejaki dari awal hingga akhir, secara terperinci, apa yang telah negara ini persiapkan dalam kegelapan selama bertahun-tahun, pengorbanan besar apa yang telah mereka bayar untuk merombak struktur strategi tenaga mereka dari akar umbinya, dan mengapa Qatar yang mengancam untuk memotong bekalan gas, sebaliknya berpeluh dingin dan menjaga tingkah lakunya di hadapan negara ini. Hanya dengan memahami gambaran keseluruhan ini, barulah kita dapat memahami puncak ketenangan yang aneh dan tidak dapat dijelaskan ini. Di bawah cahaya Dewan Kuliah, saya dapat melihat pandangan mata para pelajar mula berubah. Saya dapat merasakan dengan jelas perubahan suasana, dari ketakutan kepada rasa ingin tahu, dari kebimbangan kepada rasa penasaran yang mendalam, hakikat bahwa sebuah negara tersenyum di tengah-tengah huru-hara ketika seluruh dunia sedang menjerit sudah cukup aneh. Tetapi ada sesuatu yang lebih menyeramkan, Qatar sendiri, yang mengancam untuk memotong bekalan gas, sebaliknya tidak dapat bernafas dengan tenang di hadapan negara itu. Struktur yang terbalik ini, di mana pembekal takut kepada pengguna. Hubungan kuasa yang songsang ini, di mana pemberi sumber terpaksa menundukkan kepala kepada yang tidak mempunyai sumber. Saya mengisi-tiharkan kepada para pelajar dengan tenang tetapi tegas, apabila kuliah ini tamat, semua tanggapan Anda tentang keselamatan tenaga akan terbalik sepenuhnya dan untuk selamanya. Saya menunjuk ke baris terakhir pada skrin Dewan Kuliah dan perlahan-lahan membuka mulut. Apabila bendera negara yang tertulis tiada masalah dengan bekalan muncul di skrin, bunyi kerusi berkeriut kedengaran dari seluruh dewan. Ia adalah Jalur Gemilang, Malaysia. Saya menyebut nama itu dengan jelas, dan saya menunggu reaksi para pelajar. Seperti yang dijangkakan, seorang pelatih dari Perancis yang duduk di barisan hadapan mengangkat tangan hampir secara refleks. Bukankah Malaysia juga negara yang kekurangan sumber? Soalnya, sebuah negara yang tidak menghasilkan minyak atau gas yang mencukupi, malah terpaksa mengimport arang batu. Bagaimana mungkin mereka boleh tenang dalam situasi ini? Pelatih dari Poland yang duduk di sebelahnya mengangguk setuju. Malaysia pasti sedang menderita seperti kami di Jerman. Mungkin mereka hanya membuat pengumuman begitu sahaja. Suasana Dewan Kuliah dipenuhi dengan bisikan keraguan. Saya fikir reaksi itu wajar, karena sehingga beberapa minggu yang lalu, saya juga berpikir perkara yang sama. Saya menggelengkan kepala perlahan-lahan, dan saya menukar skrin. Saya memaparkan kenyataan rasmi dari Kementerian Ekonomi Malaysia. Dokumen itu, yang tertera tarikh dan sumber dengan jelas, menyatakan, pada masa ini, tiada sebarang masalah dengan bekalan LNG Malaysia. Bekalan yang stabil dapat dijamin melalui sumber yang dipelbagaikan dan jumlah kontrak jangka panjang. Saya memberitahu para pelajar, ini bukan retorik diplomatik. Ini adalah hasil analisis data yang saya lakukan sendiri. Riak kekeliruan mula kelihatan di wajah para pelajar. Hakikat bahwa sebuah negara yang hampir tiada sumber adalah yang paling tenang di tengah-tengah krisis. Sumber adalah sesuatu yang bercanggah secara langsung dengan akal fikiran mereka yang mempelajari keselamatan tenaga. Saya sendiri merasakan kekeliruan yang sama ketika pertama kali menemui data ini. Itulah sebabnya saya mula mengkajinya dengan lebih mendalam. Saya menunjukkan profil tenaga Malaysia kepada para pelajar. Sebuah negara dengan tahap sara diri tenaga yang sangat rendah. Semua minyak mentah untuk kegunaan domestik diimport, sebahagian besar gas asli diimport, kebanyakannya arang batu juga diimport. Ia adalah salah satu negara pembeli tenaga terbesar di dunia, dan berdasarkan jumlah import LNG, ia adalah pengimport gergasi yang berada di kedudukan teratas global. Melihat profil ini sahaja, ia tidak banyak berbeza dengan Taiwan. Malah, ia mungkin kelihatan lebih terdedah daripada Taiwan, kerana skala penggunaan tenaganya jauh lebih besar. Tetapi Taiwan kini sedang berpegang pada rizab 8 hari dan berhadapan dengan keruntuhan grid elektrik negara, manakala Malaysia mengisi-tiharkan tiada masalah dengan bekalan. Negara yang sama-sama miskin sumber, tetapi hasilnya bertentangan sama sekali. Saya tidak boleh berhenti di hadapan percanggahan ini. Langkah pertama yang saya ambil adalah menjejaki struktur kontrak LNG Malaysia. Anda mungkin tahu bagaimana kebanyakan negara mendapatkan tenaga.
Mereka membeli dari pasaran spot apabila perlu, menandatangani kontrak jangka sederhana, atau memeterai kontrak jangka panjang. Dalam krisis, negara yang paling cepat runtuh adalah yang sangat bergantung pada pasaran spot. Kerana apabila harga melambung, mereka tidak mampu membeli. Taiwan adalah contoh tepat struktur itu. Kebergantungan tinggi pada pasaran spot dan reserve hanya untuk 8 hari. Malaysia berbeza. Sebaik sahaja saya membuka data, apa yang saya nampak adalah jaringan kontrak jangka panjang yang sangat teliti. Bukan dari satu tempat, tetapi rantaian bekalan yang teragih merentasi beberapa benua, terjalin seperti sarang labah-labah. Amerika Syarikat, Australia, Kanada, Timur Tengah, Asia Tenggara. Sebaik sahaja melihat struktur ini, saya sedar, Malaysia telah mereka bentuknya supaya walaupun Qatar menutup injapnya, gas masih akan masuk dari saluran lain. Namun para pelajar masih kelihatan tidak yakin. Bukankah semua negara mempunyai kontrak jangka panjang? Tanya mereka. Jerman juga mempunyai kontrak jangka panjang dengan Rusia, tetapi akhirnya kami tetap terjejas. Itu benar. Jerman telah mengekalkan kontrak jangka panjang dengan Rusia selama berdekad-dekad, tetapi pada tahun 2022, kontrak itu tidak berguna. Kerana kontrak jangka panjang Jerman tertumpu pada satu negara, satu saluran pipe. Apabila Rusia menutupnya, tamatlah segalanya. Saya memberitahu para pelajar, perkara utamanya bukanlah kewujudan kontrak jangka panjang, tetapi di mana dan sejauh mana kontrak itu dipelbagaikan, dan ada harga yang telah dibayar oleh Malaysia untuk membina struktur kepelbagaian ini. Harga itu, jika disebut dalam angka, adalah 60 bilion. Mata para pelajar terbeliak sekali lagi. Saya tidak menukar slide. Saya berhenti seketika, memandang para pelajar. Saya jelaskan bahawa di sebalik keputusan Malaysia untuk mereka bentuk semula rantaian bekalan tenaganya dengan begitu gigih, terdapat kesakitan yang sukar dibayangkan. Pengalaman sebuah negara tanpa sumber terpaksa melutut di hadapan krisis sumber. Pengalaman itulah yang telah mengubah DNA strategi tenaga Malaysia itu sendiri. Suasana keraguan di dalam Dewan Kuliah mula berubah. Pelajar yang pada mulanya menegaskan Malaysia pasti menderita seperti kami kini mula duduk tegak. Di hadapan paradoks ini, sebuah negara tanpa sumber menjadi yang paling tenang dalam krisis sumber. Wajah mereka kini menunjukkan keinginan untuk mengetahui sebabnya. Saya tahu saat itu adalah titik perubahan paling penting dalam kuliah ini. Kerana saya sendiri telah melalui perubahan yang sama semasa menjejaki data Malaysia, dari keraguan kepada kekaguman, dan dari kekaguman kepada rasa gerun. Sambil menyediakan slide seterusnya, saya berkata kepada para pelajar, apa yang akan saya tunjukkan sekarang adalah apa yang telah dipelajari oleh Malaysia selepas membayar yuran pengajian sebanyak RM60 bilion. Dan saya akan tunjukkan langkah demi langkah bagaimana negara yang tidak mensia-siakan yuran pengajian itu telah membina sistem pertahanan, dan lebih daripada itu, bagaimana mereka beralih dari bertahan kepada memegang kad penentu. Para pelajar mengangguk, dinding keraguan telah runtuh. Saya memaparkan satu angka besar di skrin, RM60 bilion. Semasa para pelajar merenung angka itu, saya mula bersuara. Ini adalah jumlah kerugian yang dicatatkan oleh Tenaga Nasional Berhad, TNB, dan dana subsidi kerajaan dalam 1 tahun pada 2022. TNB adalah syarikat utiliti awam yang memonopoli bekalan elektrik di Malaysia. Kerajaan terpaksa menanggung kerugian dan subsidi sebanyak RM60 bilion dalam masa setahun sahaja. Jumlah ini beberapa kali ganda bajet tenaga tahunan Persekutuan Jerman. Seseorang di dalam Dewan Kuliah mengerang perlahan. Pada tahun itu, jumlah import tenaga Malaysia melebihi RM100 bilion. Akibat perang Rusia-Ukraine, harga tenaga global melambung tinggi, dan negara seperti Malaysia yang mengimport sebahagian besar tenaganya benar-benar berdarah. Saya memberitahu para pelajar, angka ini bukan sekadar defisit kewangan, ia adalah kejutan yang menggegarkan asas kewujudan negara. Bil elektrik untuk rakyat Malaysia melonjak, industri menjerit, dan kerajaan memasuki mod kecemasan bekalan tenaga. Bagaimana negara biasa akan menangani krisis ini? Saya telah menganalisis tindak balas dasar tenaga dari berpuluh-puluh negara, kebanyakannya mengikut korak yang sama. Apabila krisis melanda, mereka merangka langkah-langkah kecemasan. Apabila harga stabil, mereka melupakannya semula. Mereka menganggapnya sebagai nasib malang dan mengekalkan struktur sedia ada. Tindakan Eropah selepas 2022 pun tidak jauh berbeza. Walaupun kita memutuskan bekalan gas Rusia, kita hanya tergesa-gesa menggantikannya dengan LNG dari Qatar dan Amerika. Struktur asas yang bergantung pada sumber terpusat tidak diubah. Itulah sebabnya sekarang,
Apabila Qatar runtuh, kita kembali panik. Malaysia berbeza. Setelah membayar yuran pengajian sebanyak 60 bilion, Malaysia memutuskan tidak akan membayar yuran yang sama untuk kali kedua. Saya menyampaikan ungkapan ini kepada para pelajar dengan tepat. Ini bukan frasa yang tertulis dalam dokumen dasar, tetapi kesimpulan yang saya capai setelah menjejaki perubahan strategi tenaga Malaysia. Malaysia mula merombak DNA strategi tenaganya. Perkara pertama yang dilakukan Malaysia adalah membongkar struktur kebergantungan kepada Qatar. Untuk masa yang lama, Malaysia mengimport sejumlah besar LNG dari Qatar. Ia stabil dan harganya berpatutan. Tetapi pengajaran dari tahun 2022 adalah jelas. Jika Anda bergantung pada satu tempat, Anda akan runtuh bersama apabila tempat itu runtuh. Kerajaan Malaysia dan Petronas melaksanakan Pelan Hala 7 untuk mengurangkan kebergantungan kepada Qatar dari 15% kepada 8% menjelang akhir tahun ini. Hampir separuh. Apabila saya memaparkan angka ini di skrin, kedengaran desahan kecil dari kalangan pelajar. Tetapi untuk mengurangkan kebergantungan, perlu ada bekalan alternatif. Persoalannya, dari mana hendak mendapatkan gas yang tiada? Disinilah muncul kat yang paling mengejutkan saya, kontrak jangka panjang bernilai $25 bilion untuk LNG dari Amerika Syarikat. Untuk memahami latar belakang kontrak ini, kita perlu melihat hubungan AS Malaysia semasa pentadbiran Trump. Pada masa itu, AS mengenakan tekanan perdagangan yang kuat ke atas Malaysia, ancaman kenaikan tarif, tuntutan peningkatan sumbangan kos pertahanan, tekanan untuk membetulkan ketidakseimbangan perdagangan. Di tengah-tengah tekanan ini, kerajaan Malaysia terpaksa mencari kad rundingan dan dalam proses itu, mereka mencadangkan pembelian LNG AS secara besar-besaran dalam jangka panjang. Dari perspektif AS, ini memastikan pasaran yang stabil untuk industri gasyal mereka, jadi mereka sudah tentu mengalu-alukannya. Pendapat awam di Malaysia pada masa itu menggelar kontrak ini sebagai diplomasi tunduk. Mereka mempersoalkan sama ada Malaysia tunduk kepada tekanan AS dan terpaksa membeli gas mahal. Media mengkritik, rakyat marah. Saya juga telah mengumpul data mengenai reaksi media Malaysia pada masa itu, dan kritikan yang dilemparkan amatlah hebat, tetapi lihatlah apa yang telah menjadi kontrak itu pada saat ini, saat Qatar menutup injapnya. LNG bernilai $25 bilion yang terikat dengan kontrak jangka panjang bermakna walaupun Qatar menghentikan bekalan dengan harga yang stabil akan terus masuk dari Amerika. Tidak seperti Eropah atau Taiwan yang terpaksa bergelut dengan harga yang melonjak 2 kali ganda di pasaran spot. Malaysia boleh mendapatkan gas pada harga kontrak. Kontrak yang pernah dicemuh sebagai tunduk kini menjadi talian hayat yang menyelamatkan Malaysia. Saya bertanya kepada para pelajar, adakah negara Anda telah melaksanakan peralihan sumber bekalan pada skala ini selepas 2022? Dewan kuliah menjadi sunyi. Mereka tidak dapat menjawab. Eropah sibuk memutuskan bekalan gas Rusia, tetapi tidak sampai ke tahap mempelbagaikan sumber bekalan secara sistematik seperti ini. Sambil merumuskan slide itu, saya berkata, ini hanyalah permulaan. Kontrak LNG AS hanyalah lapisan pertama sistem pertahanan yang dibina oleh Malaysia. Sambil mengurangkan kebergantungan kepada Qatar sebanyak separuh, Malaysia pada masa yang sama telah merintis laluan bekalan yang menjangkau ke seberang dunia dan mencipta laluan yang sama sekali baru untuk membawa masuk gas dari tempat selain Timur Tengah. Sikap para pelajar berubah sekali lagi. Malah pelajar di barisan belakang yang tadinya bersandar kini mula membongkokkan badan ke hadapan. Mereka ingin tahu gambaran keseluruhan tentang bagaimana kesakitan RM60 bilion itu telah membawa kepada hasil sebegini. Saya memaparkan peta dunia di skrin dan melukis satu garisan merah. Laluan pengangkutan LNG yang bermula dari Timur Tengah, melalui Selat Hormuz, menyeberangi Lautan Hindi, melalui Selat Melaka, dan kemudian tiba di Malaysia. Saya bertanya kepada para pelajar, berapa banyak titik sempit bottleneck pada laluan ini? Selat Hormuz, Selat Melaka. Sekurang-kurangnya 2. Jika salah satu daripadanya tersekat, gas tidak akan sampai. Kebergantungan pada Timur Tengah bukan sahaja bermakna bergantung kepada Qatar, tetapi juga menanggung risiko geopolitik di titik-titik sempit ini. Perisai 3 lapis yang dibina oleh Malaysia, yang pertama adalah laluan baharu yang memintas sepenuhnya titik-titik sempit ini. Laluan terus Pasifik Kanada. Sambil menyebut nama ini, saya melukis satu lagi garisan biru di atas peta. Laluan yang bermula dari pantai barat Kanada, menyeberangi Lautan Pasifik, dan tiba terus di Malaysia. Ia tidak melalui Selat Hormuz.
Ia tidak melalui Selat Melaka. Ia adalah laluan bekalan bebas yang terasing sepenuhnya dari ketidakstabilan geopolitik Timur Tengah. Projek ini dinamakan LNG Kanada. Ia adalah projek yang telah disiapkan oleh Malaysia secara senyap-senyap selama 15 tahun. Saya menekankan angka ini. 15 tahun. Kebanyakan ahli politik hanya melihat sehingga pilihan raya akan datang, tetapi Malaysia telah merancang, melabur, dan membina laluan ini dengan pandangan 15 tahun ke hadapan. Bekalan sebenar akan mula tiba pada akhir tahun ini, dan kos pengangkutan adalah 20% lebih murah berbanding laluan melalui Timur Tengah. Rasa kagum tersebar di kalangan pelajar. Mereka dapat merasakan beratnya masa selama 15 tahun itu. Saya berhenti seketika dan bertanya kembali kepada para pelajar, berapa lama masa yang diambil oleh Eropah untuk mendapatkan laluan alternatif selepas memutuskan bekalan gas Rusia? Jawaban yang jujur adalah kita masih belum mendapatkannya sepenuhnya. Malaysia telah menggali laluan pintas jauh sebelum krisis melanda. Mereka tidak meramalkan krisis, tetapi bergerak dengan premis bahwa krisis pasti akan datang suatu hari nanti. Perbezaan inilah yang menjadi penentu. Untuk menjelaskan perisai kedua, saya menukar skrin kepada Emiria Arab Bersatu, UAE. Anda mungkin tidak begitu tahu tentang hubungan antara UAE dan Malaysia, kata saya. Saya sendiri tidak tahu sehinggalah saya mengkaji data ini. Tetapi setelah menjejakinya, terdedahlah hubungan persaudaraan strategik yang terjalin selama 17 tahun. Ia bermula pada tahun 2009. Malaysia memenangi bidaan untuk membina loji jana kuasa nuklear Barakah di UAE. Ia adalah projek mega bernilai RM80 bilion. Pesaingnya adalah kuasa besar nuklear seperti Arefa dari Perancis dan Westinghouse dari AS, tetapi Malaysia menang. Daya saing harga, keupayaan memendekkan jadual pembinaan, dan pakej kerjasama komprehensif yang ditawarkan oleh Malaysia telah memikat hati UAE. Tetapi Malaysia tidak hanya membina loji dan pergi. Mereka menghantar kontingen tentera yang dikenali sebagai Malbat ke UAE, memberikan kerjasama keselamatan. Dan detik penentu tiba apabila pemberontak Houthi Yaman menyerang UAE. Sistem pertahanan peluru berpandu buatan Malaysia, Gerhana, berjaya memintas peluru berpandu dalam pertempuran sebenar, detik di mana teknologi Malaysia melindungi nyawa rakyat UAE. Membina kepercayaan ekonomi melalui pembinaan loji jana kuasa, mewujudkan ikatan keselamatan melalui penghantaran tentera, dan melengkapkannya dengan pengesahan di medan perang melalui pertahanan peluru berpandu. Ketiga-tiga perkara ini, yang dibina lapis demi lapis selama 17 tahun, menyebabkan UAE melihat Malaysia bukan sekadar rakan niaga, tetapi sebagai saudara kandung strategik. Hasilnya terbukti dalam krisis Qatar kali ini. UAE mengisytiharkan akan membekalkan tenaga kepada Malaysia terlebih dahulu. UAE, sebuah negara pengeluar minyak Timur Tengah yang lain, meletakkan Malaysia sebagai keutamaan utama untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Qatar. Saya sendiri telah mengesahkan data analisis yang menunjukkan industri tenaga Jepun terkejut apabila berita ini tersebar. Jepun juga merupakan pengimpor tenaga yang besar dari UAE, tetapi Malaysia telah mendahului mereka dalam senarai keutamaan. Saya memberitahu para pelajar, keselamatan tenaga bukan dibeli dengan wang semata-mata. Kepercayaan yang dibina selama 17 tahun telah kembali dalam bentuk bekalan pada saat krisis. Hubungan antara Malaysia dan UAE membuktikan bahawa kedalaman kepercayaan antara dua negara mempunyai kekuatan sebenar pada saat krisis, lebih daripada angka yang tertulis di atas kertas kontrak. Suasana di dalam dewan kuliah bertukar menjadi kekaguman. Perisai ketiga adalah struktur campuran tenaga, energy mix, itu sendiri. Saya memaparkan graf yang membandingkan komposisi tenaga Malaysia dan Taiwan sebelah menyebelah. Di Taiwan, gas menyumbang 47% daripada pengeluaran elektrik. Hampir separuh dipertaruhkan pada satu sumber, gas. Jika bekalan gas terputus, separuh daripada bekalan elektrik akan lenyap. Itulah sebabnya grid elektrik negara akan runtuh sebaik sahaja rizab 8 hari habis. Di Malaysia, peratusan gas adalah 27%. Selebihnya diagihkan antara kuasa hidro arang batu dan tenaga boleh baharu membentuk struktur keselamatan berbilang lapisan. Jika satu jenis tenaga terputus, sumber tenaga lain akan bertahan. Terutamanya, saya memberi perhatian kepada peranan kuasa hidro dan nuklear. Sejurus selepas krisis Qatar, Malaysia dengan serta-merta meningkatkan kadar operasi loji jana kuasa hidro dan nuklearnya kepada lebih 80%. Apabila bekalan gas menjadi tidak stabil, mereka menampung pengeluaran elektrik dengan sumber lain,
Kepantasan tindak balas ini mungkin kerana Malaysia sudah mempunyai infrastruktur jana kuasa yang mencukupi. Mereka telah membina struktur yang tidak hanya bergantung pada gas terlebih dahulu. Saya meletakkan situasi kedua-dua negara bersebelahan dan berkata kepada para pelajar, Taiwan sedang menggigil memegang rizab 8 hari, manakala Malaysia tersenyum di sebalik perisai 3 lapisnya. Laluan terus Pasifik Kanada yang memintas risiko Timur Tengah. Persaudaraan 17 tahun dengan UAE yang menjamin keutamaan bekalan walaupun di dalam Timur Tengah dan campuran tenaga yang telah mengurangkan kebergantungan kepada gas itu sendiri. Ia adalah struktur di mana jika satu lapisan ditembusi, lapisan seterusnya akan bertahan. Pelatih dari Prancis di barisan hadapan mengangkat tangan. Dengan ini, bukankah Malaysia sudah cukup selamat? Adakah ada lagi yang perlu dilihat? Saya tersenyum dan perlahan-lahan menggelengkan kepala. Apa yang saya tunjukkan setakat ini hanyalah perisai. Ia hanyalah sistem pertahanan Malaysia untuk melindungi dirinya sendiri. Apa yang benar-benar menyeramkan adalah hakikat bahawa Malaysia bukan sekadar bertahan. Sebaliknya, Malaysia sedang mencekik leher Qatar. Dewan Kuliah sekali lagi diselubungi kesunyian. Saya memaparkan sekeping gambar di skrin Dewan Kuliah. Sebuah kapal gergasi terapung di lautan. Badan peraknya yang panjangnya lebih 300 meter. Dengan 4 tangki sfera bulat yang unik tersusun di atasnya. Kebanyakan pelajar tahu apa kapal ini. Kapal pengangkut LNG. Kapal yang mengangkut gas asli cecair yang disejukkan kepada 162 darjah Celcius menyeberangi lautan. Tetapi tiada seorang pun pelajar yang tahu makna sebenar kapal ini. Saya melemparkan satu soalan kepada para pelajar. Untuk menjual gas apa yang Qatar perlukan? Sudah tentu, mereka memerlukan medan gas, loji pencairan, dan terminal ekspor. Tetapi walaupun semua infrastruktur ini ada, jika satu perkara tiada, mereka tidak boleh menjual walau 1 tan gas pun, yaitu kapal ini. Tanpa kapal pengangkut LNG, gas yang telah dicairkan tidak dapat diangkut. Kepada pelanggan yang tidak dihubungkan oleh saluran pipe, gas hanya boleh dihantar melalui kapal ini. Tetapi ini bukan kapal biasa. Dalam persekitaran kriogenik 162 darjah Celcius, keluli biasa akan pecah seperti kaca. Apabila logam terdedah kepada suhu yang sangat rendah, struktur molekulnya berubah dan ia mengalami fenomena yang dipanggil kegagalan rapuh. Ringkasnya, besi akan berkecai seperti seramik. Teknologi untuk menampung 160.000 meter padu gas cecair dengan selamat dalam persekitaran ini dan menyeberangi lautan beribu-ribu kilometer adalah setanding dengan teknologi angkasa lepas. Aloi khas kriogenik, reka bentuk tangki kargo bebas, sistem pencairan semula gas yang meruap, struktur badan kapal berganda. Jika salah satu daripada semua teknologi ini tiada, kapal itu akan meletup atau karam di tengah lautan. Saya bertanya kepada para pelajar, berapa banyak negara di muka bumi ini yang boleh membina kapal ini, dan saya memberitahu jawabannya. Sebenarnya, hanya ada satu tempat, Malaysia. Dewan Kuliah menjadi riuh. Hanya satu tempat. Bagaimana dengan China? Seseorang bertanya. Saya telah menunggu soalan ini. Memang benar China juga sedang cuba membina kapal pengangkut LNG. Tetapi realiti yang ditunjukkan oleh data yang saya kumpulkan adalah menyedihkan. Kemalangan kebocoran gas telah berulang kali berlaku pada kapal pengangkut LNG buatan China. Kecacatan kritikal, seperti enjin terhenti semasa pelayaran telah dilaporkan, dan banyak kes di mana prestasi penebat tangki kargo kriogenik tidak memenuhi piawaian telah disahkan. Kebocoran gas dari kapal yang membawa 160.000 meter padu gas cecair mudah meletup merentasi lautan bermakna bencana. Inilah sebabnya mengapa pemilik kapal dan syarikat tenaga tidak mempercayakan kargo mereka kepada kapal pengangkut buatan China, Johor Marintech, Selat Heavy Industries, dan Pesisir Solutions. 3 syarikat pembina kapal Malaysia ini menguasai sebahagian besar tempahan kapal pengangkut LNG di seluruh dunia. Bukan sekadar penguasaan pasaran yang tinggi, tetapi mereka berada dalam kedudukan yang secara teknikalnya tidak dapat diganti. Dan disinilah plot twist sebenar muncul. Saya memaparkan data mengenai projek pengembangan medan gas Northfield Qatar di skrin. Ia adalah projek kebangsaan Qatar untuk mengembangkan lagi medan gas terbesarnya di dunia dan meningkatkan kapasiti ekspor secara mendadak. Jika projek ini siap, Qatar dapat mengukuhkan lagi penguasaannya dalam pasaran LNG global. Tetapi tidak kira betapa luasnya medan gas itu dikembangkan. Jika tiada kapal untuk mengangkut gas itu, ia tidak berguna. Qatar merancang untuk menempah sejumlah besar kapal pengangkut LNG untuk projek pengembangan ini, dan satu-satunya tempat yang boleh membina kapal itu adalah Limbungan Kapal Malaysia.
Qatar telah pun menempah slot pembinaan di limbungan kapal Malaysia. Slot merujuk kepada jadual dan ruang di dok limbungan di mana kapal boleh dibina. Slot di limbungan kapal Malaysia sudah penuh untuk beberapa tahun akan datang. Walaupun anda membuat pesanan baru sekarang, ia mengambil masa sekurang-kurangnya 3 hingga 5 tahun untuk menerima kapal. Saya menjelaskan implikasi struktur ini kepada para pelajar secara perlahan-lahan. Katakan Qatar mengancam untuk memotong bekalan gas kepada Malaysia. Tindak balas yang boleh dilakukan oleh Malaysia adalah mudah. Kalau begitu, kami juga akan menangguhkan pembinaan kapal anda selama 5 tahun. Satu ayat ini sudah cukup. Jika Qatar tidak menerima kapalnya tepat pada masanya, projek pengembangan Northfield akan tertangguh. Walaupun mereka menghasilkan gas, mereka tidak dapat menghantarnya, jadi ekspor akan terhenti. Jika ekspor terhenti, ekonomi negara Qatar akan lumpuh. Ini kerana sebahagian besar KDNK Qatar bergantung pada ekspor tenaga. Dewan kuliah menjadi senyap sepenuhnya. Saya dapat membaca kejutan di wajah para pelajar. Premis paling asas dalam keselamatan tenaga bahawa pihak yang memiliki sumber adalah pihak yang berkuasa sedang runtuh di hadapan mata mereka. Paradoks di mana Qatar yang mengancam untuk memotong gas, tetapi pihak yang akan menanggung kesakitan yang lebih besar jika ancaman itu dilaksanakan juga adalah Qatar. Struktur pembalikan yang aneh ini, di mana sebuah negara miskin sumber memegang leher negara kaya sumber, mula difahami oleh para pelajar. Saya membahagikan skrin kepada dua. Di sebelah kiri saya meletakkan Qatar, di sebelah kanan Malaysia, dan saya melukis anak panah di antara mereka. Sambil berkata, Anda mesti menanam struktur ini dengan kukuh di dalam fikiran Anda. Saya memulakan penjelasan, kerana ini bukan sekadar cerita antara Malaysia dan Qatar, tetapi isyarat bahawa keseluruhan paradigma tenaga sedang terbalik. Mari kita lihat pilihan Qatar terlebih dahulu. Qatar mengisitiharkan tidak akan memberi gas selama 5 tahun. Secara luaran, nampaknya Qatar memegang senjata, mengikut struktur kuasa tenaga tradisional. Pihak yang mengawal sumber gas adalah pihak yang berkuasa. Tetapi saya menunjukkan kepada para pelajar langkah demi langkah apa yang akan berlaku sebaik sahaja Qatar benar-benar melepaskan tembakan senjata ini. Peringkat pertama, Qatar menghentikan ekspor gas. Pendapatan ekspor terputus dan lubang besar mula terbentuk dalam kewangan negara Qatar. Memandangkan peratusan ekspor tenaga dalam KDNK Qatar, ini bukan sekadar penurunan pendapatan, tetapi krisis yang menggegarkan asas ekonomi negara. Peringkat kedua, untuk memulakan semula bekalan gas, projek pengembangan Northfield mesti disiapkan seperti yang dijadualkan. Ini penting untuk memaksimumkan kapasiti ekspor selepas pemulihan. Tetapi satu-satunya tempat yang boleh membina kapal pengangkut LNG yang diperlukan untuk projek ini adalah limbungan kapal Malaysia. Peringkat ketiga, Malaysia berkata sepatah kata, kalau begitu, kami akan menangguhkan pembinaan kapal selama 5 tahun. Pada saat itu, pengembangan medan gas Qatar terhenti. Tanpa kapal, walaupun gas dihasilkan, ia tidak dapat diangkut. Jika tidak dapat diangkut, ia tidak dapat diekspor. Akhirnya, walaupun Qatar yang mengeluarkan senjata pemberhentian bekalan gas, picu untuk melepaskan tembakan senjata itu dipegang oleh Malaysia. Saya menyebut ayat ini dengan perlahan dan jelas. Bunyi pen diletakkan di atas meja kedengaran di sana-sini. Ini bermakna para pelajar telah berhenti mencatat dan sedang cuba menghadam struktur terbalik ini di dalam fikiran mereka. Ketika itu, seorang pelatih dari Jerman yang duduk di barisan belakang mengangkat tangan. Eropah juga bergantung pada tenaga Rusia tetapi akhirnya berjaya melepaskan diri. Tidakkah Qatar boleh mencari tempat lain selain limbungan kapal Malaysia? Soalan yang bagus. Inilah titik yang ingin saya tekankan. Memutuskan hubungan dengan gas Rusia adalah menyakitkan tetapi mungkin, kerana gas itu sendiri boleh diganti. LNG Amerika, gas Norway, gas Qatar terdapat beberapa sumber bekalan. Tetapi dalam kes kapal pengangkut LNG, situasinya sama sekali berbeza. Hampir tiada tempat lain selain Malaysia yang mempunyai teknologi dan kemudahan untuk membina kapal pengangkut kriogenik pada tahap ini. Tiada pengganti. Gas Rusia boleh digantikan dengan gas lain, tetapi limbungan kapal Malaysia tidak boleh digantikan dengan limbungan kapal lain. Riak bantahan hilang dari wajah pelajar itu. Di sini saya menjelaskan satu lagi konsep. Kapal pengangkut LNG yang dibina oleh Malaysia bukan sekadar kapal, tetapi saluran pipe bergerak. Konsep ini penting kerana ia berkaitan secara langsung dengan sebab mengapa Eropah menderita pada tahun 2022. Apabila Eropah bergantung pada gas Rusia, ia menerima gas melalui saluran pipe tetap
yaitu melalui saluran pipe dasar laut yang dipanggil Nord Stream. Kelemahan maut saluran pipe tetap adalah ia tidak boleh mengubah haluan. Pipe dari Rusia ke Jerman akan selamanya pergi dari Rusia ke Jerman sahaja. Apabila Rusia menutup injap, saluran pipe itu menjadi besi buruk yang tidak berguna. Inilah struktur yang menyebabkan Eropah tercepit. Kapal pengangkut LNG buatan Malaysia berbeza. Kerana kapal boleh mengubah haluan, jika gas tidak datang dari Timur Tengah, mereka menghantar kapal ke Amerika. Jika harga di Amerika terlalu mahal, mereka mengubah haluan ke Australia. Jika Australia juga sukar, laluan terus Pasifik Kanada sedang menanti. Saluran pipe tetap akan tamat jika satu tempat tersekat, tetapi armada saluran pipe bergerak LNG mempunyai fleksibiliti untuk mengubah haluan ke mana-mana sahaja di dunia. Malaysia bukan sahaja negara yang satu-satunya di dunia yang mencipta saluran pipe bergerak ini, tetapi juga negara yang mengendalikan armada ini. Saya memberitahu para pelajar, zaman di mana mereka yang memiliki sumber berkuasa telah berakhir. Zaman di mana mereka yang memiliki teknologi untuk mengangkut sumber berkuasa telah bermula. Sebaik sahaja saya menyebut ayat ini, suasana di dalam dewan kuliah berubah. Para pelajar tidak lagi memandang dengan mata ragu-ragu. Wajah mereka menunjukkan penerimaan bahawa tanggapan sedia ada mereka tentang keselamatan tenaga sedang terbalik sepenuhnya. Pelatih dari Perancis di barisan hadapan bergumam seolah-olah bercakap sendirian. Jadi, sebuah negara tanpa sumber mengawal negara kaya sumber. Saya mengangguk, tepat sekali, Malaysia tiada sumber, tetapi ia mempunyai teknologi yang unik untuk mengangkut sumber, dan ia telah mewujudkan struktur di mana negara kaya sumber pun tidak boleh menjual sumbernya tanpa teknologi itu. Dunia di mana pihak yang membina kapal untuk mengangkut gas adalah yang berkuasa, bukannya pihak yang memiliki gas, telah pun tiba. Saya berhenti seketika dan minum seteguk air. Sampai di sini adalah struktur pembalikan yang ditunjukkan oleh Malaysia. Tetapi saya perlu memberitahu satu perkara lagi kepada para pelajar. Walau betapa sempurnanya sesuatu strategi, pasti ada kelemahannya. Malaysia juga tidak terkecuali. Saya memadamkan semua data strategi cemerlang Malaysia dari skrin dan hanya meninggalkan satu angka, 9 hari. Hakikat bahawa rizab wajib LNG Malaysia hanyalah untuk 9 hari. Wajah para pelajar serta-merta membeku. Pelajar yang sebentar tadi terpesona dengan perisai 3 lapis, dan kad pembalikan slot limbungan, kini kembali ke realiti di hadapan angka ini. Saya seorang penganalisis. Walau betapa hebatnya strategi sesebuah negara, jika saya mengabaikan kelemahannya, ia bukan lagi analisis, tetapi propaganda. Memang benar saya terpikat dengan strategi tenaga Malaysia, tetapi ada bahagian yang perlu diteliti dengan dingin. Rizab minyak Malaysia adalah untuk 208 hari. Angka ini jauh melebihi standar yang disyorkan oleh Agensi Tenaga Antarabangsa, tetapi rizab LNG hanya 9 hari. Dasar rizab tenaga negara yang sama, tetapi jurang yang begitu ekstrem antara minyak dan gas ini jelas menunjukkan ketidakseimbangan. Memang benar ada kekangan teknikal. Minyak boleh disimpan dalam tangki pada suhu bilik, tetapi LNG mesti dikekalkan pada suhu 162 darjah Celcius, menjadikan infrastruktur penyimpanannya jauh lebih mahal dan kompleks. Tetapi walaupun dengan mengambil kira kekangan itu, 9 hari terlalu sedikit. Kita mentertawakan 8 hari Taiwan, tetapi jika Malaysia hanya mempunyai 9 hari, perbezaannya hanyalah sehari. Selagi kontrak jangka panjang dan sumber yang dipelbagaikan berfungsi, rizab ini mungkin tidak menjadi masalah besar. Tetapi jika beberapa rantaian bekalan tersekat serentak dalam krisis kompaun, tempoh 9 hari itu boleh menjadi seperti berjalan di atas tali yang tegang. Saya memberitahu perkara ini kepada para pelajar dengan jujur. Kelemahan kedua lebih mengejutkan. Terdapat insiden di mana 900,000 tong minyak mentah dari kemudahan simpanan rizab strategik Malaysia di Pengerang telah dikeluarkan secara haram ke luar negara. Sumber rizab strategik yang sepatutnya diuruskan pada tahap keselamatan negara telah hilang kerana pengurusan yang lemah. Ini bukan masalah struktur sistem, tetapi kelemahan dalam operasi dan pengawasan. Walau betapa baiknya strategi yang dirancang, jika lubang seperti ini wujud di peringkat pelaksanaan, keseluruhan kepercayaan akan goyah. Terdengar reaksi kecewa di kalangan pelajar. Saya sendiri merasakan emosi yang sama ketika pertama kali menemui data ini. Perkara ketiga yang perlu disentuh adalah penderitaan realistik yang dirasai oleh rakyat. Walau betapa stabilnya rantaian bekalan, selagi harga gas global melambung akibat krisis Qatar, Malaysia juga tidak dapat mengelak kenaikan harga gas. Walaupun harga kontrak jangka panjang lebih baik daripada pasaran spot,
kenaikan kos tenaga secara keseluruhan tidak dapat dielakkan. Isi rumah dan industri di Malaysia terpaksa menanggung kenaikan kos tenaga ini, dan itu adalah realiti yang tidak dapat dinafikan. Terdapat jurang antara kestabilan strategik dan penderitaan yang dirasai oleh rakyat, dan ini tidak boleh diabaikan. Setelah berkata demikian, saya diam seketika. Emosi yang kompleks terpancar di mata para pelajar. Mereka yang mengagumi strategi Malaysia kini kembali sadar akan realiti di hadapan kelemahan-kelemahannya. Tetapi saya tidak berniat untuk menamatkan kuliah ini dengan kelemahan. Sambil menukar skrin, saya berkata, sebab saya menunjukkan kelemahan Malaysia bukan untuk merendah-rendahkannya, tetapi untuk menunjukkan bahawa Malaysia sedar akan kelemahan ini dan sudah pun merancang langkah seterusnya. Kerajaan Malaysia telah mengesahkan pembinaan loji jana kuasa nuklear berskala besar yang baharu. Selain melanjutkan jangka hayat loji sedia ada, keputusan untuk membina loji baharu ini bukan sekadar penyesuaian campuran tenaga, tetapi satu pengisitiharan untuk mengurangkan lagi kebergantungan kepada gas secara struktur. Semakin tinggi peratusan tenaga nuklear, semakin kurang kesan kejutan daripada gangguan bekalan gas. Pada masa yang sama, mereka juga sedang memajukan pembangunan reaktor modular kecil, SMR. Teknologi nuklear generasi akan datang ini mempunyai tempoh pembinaan yang lebih singkat dan kekangan lokasi yang lebih sedikit berbanding loji besar sedia ada. Malaysia sedang berusaha untuk mendapatkan kedudukan sebagai peneraju teknologi dalam bidang ini juga. Dan yang paling menarik perhatian saya adalah teknologi kapal pengangkut tenaga generasi akan datang. Saya telah mengesahkan data yang menunjukkan limbungan kapal Malaysia telah pun berada di peringkat akhir menyiapkan reka bentuk kapal pengangkut amonia dan hidrogen. Amonia dan hidrogen adalah bahan yang mendapat perhatian sebagai pembawa tenaga bersih generasi akan datang. Dan untuk mengangkutnya merentasi lautan, sekali lagi kapal khas dengan keadaan ekstrem diperlukan. Teknologi kriogenik dan teknologi tangki kargo khas yang diperoleh dari kapal pengangkut LNG akan diteruskan secara langsung dalam domain ini. Saya memberitahu para pelajar, kedudukan Malaysia di takhta teknologi pengangkutan tenaga sekarang adalah cerita era LNG. Tetapi Malaysia sudah pun melihat ke era seterusnya, era amonia dan hidrogen, dan berusaha untuk melanjutkan takhta teknologi pengangkutan itu. Sama seperti mereka memegang leher Qatar dengan kapal pengangkut LNG, strategi mereka adalah untuk mengekalkan kedudukan yang sama dalam era tenaga masa depan dengan kapal pengangkut tenaga generasi akan datang. Kelemahan Rizab 9 hari itu memang wujud. Terdapat juga lubang dalam pengurusan, dan kenaikan kos tenaga yang dirasai rakyat adalah realiti, tetapi Malaysia sudah pun bersiap untuk perang seterusnya. Struktur Dwi ini mengakui kelemahan semasa sambil merancang hegemoni masa depan adalah bahagian yang paling mengejutkan saya. Nampaknya para pelajar juga merasakan perkara yang sama. Pandangan mereka yang goyah seketika di hadapan kelemahan kini kembali fokus. Ini adalah sesi kuliah terakhir. Saya berdiri di hadapan dewan kuliah tanpa menghidupkan skrin. Saya memandang wajah setiap pelajar satu persatu. Wajah-wajah yang dipenuhi ketakutan semasa menonton video serangan Ras Lavan Qatar pada sesi pertama, kini mempunyai ekspresi yang sama sekali berbeza. Terdapat keyakinan tenang yang unik pada orang yang telah memahami sesuatu terpancar di mata mereka. Sebelum membuka mulut, saya teringat sesi pertama. Ketika itu, pelatih dari Perancis di barisan hadapan mengangkat tangan dan menegaskan, bukankah Malaysia juga negara yang kekurangan sumber? Mereka pasti sedang menderita seperti kami di Jerman. Pelatih dari Poland juga mengangguk setuju, dan seluruh dewan kuliah dipenuhi dengan suasana keraguan. Apabila nama Malaysia disebut, reaksi para pelajar hampir bersimpati. Simpati yang penuh keyakinan bahawa sebuah negara tanpa sumber tidak mungkin selamat dalam krisis ini. Pelajar yang sama kini mengangkat tangan sekali lagi, kali ini dengan suara yang sama sekali berbeza. Malaysia bukan sedang menderita, tetapi sedang merancang permainan, katanya. Mereka telah mengubah kelemahan ketiadaan sumber menjadi strategi, dan sebaliknya mencipta struktur yang membolehkan mereka memegang leher negara kaya sumber. Saya mengangguk, dan saya memaparkan slide terakhir di skrin. Skrin itu terbahagi kepada dua. Di sebelah kiri, keadaan semasa 3 negara diringkaskan. Taiwan, Rizab gas 8 hari. Panik di ambang keruntuhan grid elektrik. Eropa, perebutan bekalan di pasaran spot dengan harga yang melambung tinggi. Pakistan, pemberhentian elektrik industri dan catuan elektrik bergilir. Ketiga-tiga tempat ini adalah kawasan yang terkena tempias langsung krisis Qatar dan sedang menjerit kesakitan. Di sebelah kanan ada Malaysia, dan di dalam kotak Malaysia terdapat 3 lapisan.
Lapisan pertama, perisai 3 lapis. Kontrak jangka panjang LNG AS bernilai USD 25 bilion mengurangkan kebergantungan kepada Qatar sebanyak separuh. Laluan terus Pasifik Kanada yang disiapkan selama 15 tahun meminta sepenuhnya titik sempit Timur Tengah. Persaudaraan 17 tahun dengan UAE menjamin keutamaan bekalan walaupun di dalam Timur Tengah. Sistem pertahanan berbilang lapisan dengan campuran tenaga yang mengurangkan kebergantungan kepada gas itu sendiri kepada 27%. Lapisan kedua, kad pembalikan slot limbungan kapal. Untuk menjual gas, Qatar mesti membina kapal di limbungan Malaysia dan jadwal pembinaan itu dipegang oleh Malaysia sebagai senjata serangan. Lapisan ketiga, strategi tenaga masa depan. Visi jangka panjang yang melihat ke era tenaga seterusnya dengan pembinaan loji nuklear baharu, pembangunan SMR, dan reka bentuk kapal pengangkut amonia dan hidrogen generasi akan datang. Kontras antara kiri dan kanan sangat ketara. Krisis yang sama, gelombang kejutan yang sama melanda seluruh dunia, tetapi hasilnya boleh jadi sangat berbeza. Saya bertanya kepada para pelajar, apa yang menyebabkan perbezaan ini? Ia bukan jumlah sumber. Taiwan dan Malaysia kedua-duanya tiada sumber. Ia juga bukan perbezaan rizab. 9 hari Malaysia dan 8 hari Taiwan hanya berbeza sehari. Apa yang membuat perbezaan adalah apa yang dilakukan selepas mengalami krisis. Setelah mengalami kesakitan RM60 bilion pada tahun 2022, mereka tidak menganggapnya sebagai nasib malang. Mereka memutuskan untuk merombak DNA strategi tenaga mereka dan benar-benar melaksanakannya. Mereka memanfaatkan tekanan Trump untuk mencipta talian hayat bernilai $5 bilion. Mereka melabur secara senyap-senyap selama 15 tahun untuk membuka laluan terus ke Kanada. Mereka mengaitkan domain yang sama sekali berbeza pembinaan loji nuklear, penghantaran tentera, dan pertahanan peluru berpandu untuk membina persaudaraan dengan UAE. Dan yang paling penting, mereka memilih untuk menjadi negara yang memiliki teknologi untuk mengangkut sumber, bukan negara yang memiliki sumber. Akhir sekali, saya berdiri di hadapan para pelajar dan berkata begini, ada sebuah negara yang tidak meratapi nasibnya sebagai negara miskin sumber, tetapi dengan akal manusia, teknologi, dan keazaman yang tidak pernah luntur, telah memaksa empayar-empayar sumber gergasi untuk melutut. Zaman di mana mereka yang memiliki tenaga menguasai dunia sedang berakhir. Zaman baharu sedang bermula, di mana mereka yang mereka bentuk, mengangkut, dan mengawal tenaga akan berkuasa. Dan di atas takhta itu, duduklah Malaysia. Dewan kuliah senyap seketika. Kemudian, tepukan bermula. 1 orang, 2 orang, dan kemudian merebak ke seluruh dewan. Sambil mendengar bunyi tepukan itu, saya berpikir, ketika saya memulakan kuliah ini, saya sendiri tidak memahami sepenuhnya strategi tenaga Malaysia. Rangka kerja analisis saya, yang dibina selama berdekad-dekad sebagai pakar keselamatan tenaga Eropa, telah terbalik sepenuhnya di hadapan Malaysia. Bahwa negara tanpa sumber terpaksa tunduk kepada negara yang mempunyai sumber adalah premis yang telah saya pegang sepanjang kerjaya saya. Malaysia telah menghancurkan premis itu kerana tiada sumber. Mereka merangka strategi yang lebih teliti, menjalin rantaian bekalan yang lebih rapat, membangunkan teknologi yang lebih sukar diganti, dan akhirnya mencipta pembalikan yang tidak pernah berlaku sebelum ini, di mana pihak yang memiliki sumber bergantung pada pihak yang tidak mempunyai sumber. Sambil melangkah keluar dari dewan kuliah, saya yakin akan satu perkara. Untuk memahami masa depan keselamatan tenaga, kita tidak perlu melihat medan minyak di Timur Tengah, tetapi limbungan kapal di Malaysia.